Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tahzan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu ialah jangan bersedih. Sekiranya kamu berada pada titik yang paling bawah. Di Malaysia, pekerjaan yang paling bawah adalah pengemis. Itulah pekerjaan yang paling bawah. Saya bawa satu kisah bagaimana kisah orang yang berada pada titik yang paling bawah, iaitu seorang pengemis. Pengemis ini biasanya mencari tempat pok dia adalah dekat dengan mesin ATM, Maybank. Banyak kita tengok pengemis dia berada di luar bank. Itulah lokasi yang paling strategik bagi seorang pengemis. Itulah orang yang paling bawah sekali ialah seorang pengemis. Jadi pengemis ini duduk mengemis di tepi bank. Kemudian datang seorang usahawan yang berjaya menaiki sebuah Mercedes 5 Series yang berharga agak mahal, hampir 1 juta. Dan kemudian dengan tergesa-gesa usahawan itu pergi cocok duit dekat ATM. Lepas cocok duit itu, dia keluar daripada bank, dia nampak pengemis. Seorang pengemis yang berpakaian compang-camping, terkoyak, muka tidak mandi, macam bangun tidur, rambut kusut masai dan bau masam sebab sudah lama tidak mandi. Dan pada waktu itu usahawan itu pun mencari duit dalam kocek dia. Dia tarik duit ada 50, tak jadi. Tarik lagi 100, tak jadi. Tarik lagi RM10, tak jadi. Tarik lagi RM5, tak jadi. Dia pergi cari jumpa RM1. RM1 itulah yang dia beri pada pengemis. Biasalah kita pun sama. Apabila kita jumpa pengemis, kita akan bagi duit yang paling kecil, RM1. Jadi usahawan itu bagi duit RM1 kepada pengemis. Pengemis dia letak macam cawan plastik bekas dia. Jadi usahawan berjaya tadi letak duit RM1 dalam cawan plastik. Dan terlihat di wajah pengemis itu sangat gembira. Sebab kebanyakan orang bagi duit shilling pada masa itu. Jadi sangat gembira. Dan apabila dah bagi RM1, usahawan itu pun pergi. Kemudian dia pusing balik. Dia bagi tahu kepada pengemis itu, dia kata, wahai pengemis, kamu juga adalah usahawan. Kamu buat bisnes tanpa modal. Jadi RM1 yang kamu dapat tadi adalah keuntungan 100%. Kemudian usahawan tersebut pergilah, naik kereta mesti dia balik dan balik ke ofis dia. Selepas 8 tahun, lamanya tempoh itu daripada dia jumpa pengemis selepas 8 tahun, usahawan yang berjaya ini mengalami masalah perniagaan dia. Dan perniagaan dia sudah pergi ke tahap nak bankrupt. Bila-bila masa boleh bankrupt. Anytime boleh bankrupt. Jadi dia sangat stres, sangat tertekan, panik dan sebagainya. Sebab dalam masa sebulan lagi akan bankrupt company dia. Sebab duit sudah tak ada. Dalam bank pun dah tak ada, duit sudah tak ada, bisnes pun tak menjadi, investment pun salah, dan nak bankrupt lagi sebulan. Kemudian dia susah hati memikirkan bagaimana nak melepaskan diri. Tiba-tiba ada satu ketukan pintu ofis dia dan masuk orang tersebut. Dan dia tengok orang tersebut, dia rasa macam cam. Siapakah kamu yang sebenarnya? Orang tersebut beritahu, saya adalah pengemis yang kamu jumpa 8 tahun dahulu yang tunggu depan bank, depan Maybank.
Lepas tu dia kata, bagaimana kamu sekarang, wahai pengemis? Dia kata, bermula daripada hari itu, tidak pernah orang bagi tahu saya bahawasanya pengemis adalah usahawan. Usahawan tanpa modal. Orang bagi tahu pengemis ini adalah pengemis, hina. Tapi kamu bagi tahu saya adalah usahawan tanpa modal. Jadi daripada situlah dia kata, dia bangun pagi, dia pergi cari lokasi-lokasi yang lebih baik untuk mengemis. Apabila dia dapat kumpul duit banyak, dia buat modal bisnes. Dia buat modal bisnes property. Dan dia sewakan rumah-rumah kepada orang lain. Banyak rumah-rumah yang telah dia sewakan. Dan dalam masa 8 tahun, dia sudah menjadi usahawan yang berjaya di kawasan dia. Dan hari ini dia kata, dia nak laburkan duit dia yang ada berjuta-juta kepada orang tadi. Sebab dia terhutang budi, orang tu bagi tahu dia adalah usahawan tanpa modal. Daripada motivasi itulah dia mula berjaya. Dan usahawan berjaya bagi tahu, kita sebenarnya perlu sedikit motivasi. Apabila dah ada motivasi, seolah-olah dah ada sedikit api. Jadi kita kena panaskan lagi api tersebut bagi dia membara lebih besar. Mudah-mudahan kita akan lebih sukses. Itulah yang berlaku kepada pengemis. Pengemis itu mendapat motivasi dengan kata-kata usahawan yang berjaya itu, bahawasanya mengemis juga adalah perniagaan. Usahawan tanpa modal, niaga tanpa modal, itu juga perniagaan. Jadi daripada mindset itulah dia berjaya sehingga kan menjadi salah seorang yang terkaya di kawasan dia, dan dia boleh invest jutaan kepada orang yang nasihat dia tadi, dan usahawan yang berjaya tadi pun rasa lega sebab ada orang nak invest, dan dia dapat menyelamatkan company dia daripada bankrupt. Jadi moral of the story ialah, apa sahaja yang kita jadi, sehinggalah pada tahap yang paling bawah, pengemis sekalipun boleh bangkit balik menjadi orang kaya. Sekiranya kita mengemis dengan betul, ataupun kita lakukan sesuatu itu dengan betul, bersungguh-sungguh, insya-Allah boleh berjaya. Saya pernah dengar satu kelas Chef Lee bagi tahu, pengemis yang berada di Coki pada waktu itu, pendapatan dia adalah 20,000 ke 30,000 sebulan. Jadi mungkin benarlah apa yang saya ceritakan tadi, mungkin benar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.